Okey, hidupkan pagi anda. Hai. Terus bersama kami di Malaysia hari ini. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Kami berdua, saya Hanif Miswan. Dan saya Sofia Nur Solehatun. Semoga anda dan keadaan yang sihat, ceria, bersemangat pagi ini walaupun warga Selangor ada sedikit kekangan pagi ini bermula jam 9 pagi kita mengalami gangguan bekalan air sehingga 16 Oktober nanti. Mandi tak Sofia? Mandi sempat. Sempat. Pukul 5 pagi jadi sempat awak. Sempat. Sebab ada kawasan yang mungkin sebab kita dah terlalu keraplah diuji dengan keadaan air di sekitar Lembah Kelang ini. Jadi ada kawasan yang saya nak memuji pengurusannya sebab ada yang telah bersedia dengan lebih awal. Dia melakukan sistem catuan berkala kepada penduduk kawasan kejiranan tersebut pada satu waktu yang ditetapkan mengikut blok masing-masing, mengikut zon masing-masing. Jadi itu satu usaha yang wajar dipuji juga, diberikan persediaan. Walaupun kita tahu bermula pada hari ini, 4 hari akan diuji sekali lagi dengan tanpa bekalan air. Betul. Pipe-pipe diwujudkan untuk memastikan kelangsungan hidup kita lah. Dan kita melihat semalam, ada juga di antara mereka yang membuat operasi premis, yang ada kedai makan dan sebagainya, juga mengambil inisiatif untuk beli tong banyak-banyak lah untuk memastikan mereka mempunyai bekalan air yang cukup. Jadi kita boleh kata syabas juga kepada Air Selangor kerana mewujudkan satu makluman yang awal. Tidak mengejut seperti terdahulu supaya kita semua boleh bersiap sedia. Saya ada tadi terdengar satu tips yang mengatakan bahawa kalaulah kita berdepan dengan hujan pada ketika ini, dia ada beberapa tips lah. Maksudnya letak terus tong siap-siap dekat luar supaya kalaulah hujan kita dah dapat dah. Kita tak ketinggalan. Tadah terus. Lepas tu kalau kita nak basuh baju, kita pastikan dia sekali jalan je. Jangan sikit-sikit macam kebiasaan macam ada air. Maksudnya sekali jalan tu, sekali buat, sekali harung je. Jadi ada juga tips dia lah. Nak berdepan dengan keadaan air pun ada tips tau. Wah, si suami yang mencuci baju keluarganya hebat, Hanif. Tunjuk saya. Tunjuk saya. Okey, dan bukan itu saja, kita juga akan bawakan kepada anda. Kita melihat agak sesak di jalan raya dengan kereta yang padat. Sebaik saja kata pergerakan dibenarkan di setiap kawasan negara ni. Jadi kita menjadi satu persoalan yang cukup besar. Kemana hala tuju pengangkutan awam sedangkan kita melihat semua mesti ada satu kenderaan sendiri. Jadi kita telah pun melihat pelbagai kemudahan yang diwujudkan, LRT, MRT, bas dan sebagainya untuk memudahkan urusan kita, mengurangkan kos sara hidup, tetapi adakah ia sebenarnya dimanfaatkan oleh masyarakat? Dan dia mungkin fokus perbincangan kita kan, kalau macam LRT, MRT semua yang berada di pusat bandar ni masih lagi digunakan sepenuhnya. Tapi macam bas kan, pengangkutan awam yang lain yang agak tradisional ni, adakah masih digunakan bas lompat-lompat tu kan? Dia naik bas RM1. Lompat-lompat. Bas lompat-lompat berhenti-berhenti. Dia tu sebab nama dia lompat-lompat. Maksudnya kita dari satu tempat kita lompat ke tempat lain dengan bas. Jadi adakah masih juga digunakan? Adakah ianya masih lagi relevan dan kenapa kita masih lagi perlu menyokong perkhidmatan pengangkutan awam ni? Akan kita bawakan secara ekstensif perbincangannya nanti. Sebab kalaulah Sofia berpakaian sebegini merah ni, naik pengangkutan awam confirm penuh. Berhenti bas tu tak lompat-lompat lah. Mungkin saya boleh jadi maskot lah untuk bas-bas kita. Tapi apa pun, kita juga ingin menekankanlah, kita masuk tahun 2021, kita tahu dan cakna berkenaan dengan cara menjaga alam sekitar kita. Jadi kalau kita tak, saya fikir ini mindset lah. Saya rasa kita kalau masa zaman belajar, memulakan pekerjaan, antara salah satu orang kata goal, objektif kita adalah untuk mempunyai kenderaan sendiri. Sedangkan di negara luar seperti orang kata Singapura lah paling dekat, Jepun, Korea dan sebagainya, menaiki pengangkutan awam itu adalah perkara yang biasa. Jadi kita mungkin kena ubah sikit mindset kita tu. Okey, baik, akan kita bincangkan nanti. Dan selepas ini kita juga akan bawakan seorang penyanyi yang suara vokalnya padu baang. Padu baang. Adalah Masya Masyitah bersama yang kita nanti akan kita bawakan apakah perkembangan terbarunya dan siapakah beliau dan apakah yang ingin dikongsikan. Lagu yang terbaru berjudul Remuk, iaitu rendisi bahasa Melayu daripada lagu asalnya iaitu dalam bahasa Mandarin berjudul Jiu Meng Shin Su. Macam mana? Jiu Meng Shin Su. Maksudnya? Remuk lah kot. Deng deng deng. Kenapa sebut banyak tapi dia jadi remuk? Jadi kita tanya kat Masya Masyitah. Okey. Saya ingatkan ada maksudnya lain. Okey, kita akan teruskan perbincangan di Malaysia hari ini. Teruskan bersama kami sejam dan kita nak jemput masuk ke kawasan yang berikutnya. Bersama di rumah tu, kalau anda tengah menikmati sapung pagi semuanya, kita akan bawakan topik ini sangat menarik. Seorang gadis, anak ni berusia 13 tahun yang mempunyai kapasiti mental, IQ-nya seakan-akan seorang orang kata dewasa muda berusia 18 tahun. Imagine 13 tahun tetapi matang seperti seorang 18 tahun. Ini di negeri mana, Sofia? Di sini. Di mana? Di Kelantan. Atau dikenali sebagai Jahat ya.
Dia macam kita orang bandar. Saya teruja sebab Cik Siti Wang Kembang ni kan menarik. Kelantan dah lama tak pergi kan. Jadi kita nak bersama dengan mereka yang sangat hebat dan terlibat ini, iaitu kita perkenalkan pelajar genius ini. Adik Siti Khadijah Amran berada bersama dengan kita, juga ibunya Nur Azliza Zahari turut bersama dengan kita, dan juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Rolinda Muhammad Yusof, pengarah genius di Pintar Negara UKM. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih meluangkan masa. Okey, mungkin kita nak mulakan perbincangan kita, Hanif. Kita nak tanya kepada adik kita lah, si Siti Khadijah. Apa khabar pagi ni? Sihat ke? Khabar baik. Baik. Okey, Khadijah, kita nak tanya ni sebab kita dah macam-macam kita baca tentang awak, seorang usia 13 tahun tetapi sangat matang dan bijak orangnya dalam dunia digital dan juga teknologi. Jadi bila yang awak rasa awak mula mempunyai minat dalam dunia digital, Khadijah? Apa dah? Bila yang awak ada minat tu? Bila? Usia berapa? Masa saya 11 tahun kot. Baru lagi lah. Jadi Puan, kalau kita nak tanyakan melihat kepada perkembangan anak ni, mungkin boleh kongsikan permulaannya, apa rahsianya sehingga bijak sebegini, Puan? Assalamualaikum semua. Sebenarnya dia ni dari kecil dah memang minat dengan komputer. Dia berumur 4 tahun, saya hantar abang dia 2 orang ke Kidokod, kelas lah, komputer program. Dia cuba join juga ambil test tu. And then orang yang di tempat Kidokod tu cakap lah, dia ni ada potensi, dia kata. Wow. Jadi 4 tahun dia tu, dia boleh buat program yang budak-budak yang dah remaja buat. Dan Khadijah ni anak kelima daripada 6 orang anak ya, Puan? Ya. Yang lain-lain tu pun ada cenderung juga ke arah ni, ke Khadijah seorang saja? Actually semua minat dengan komputer lah, budak-budak sekarang kan. Dia yang berumur 7 tahun sekarang ni pun nampak cenderung ke komputer juga. Wow, dahsyat. Okey, kita nak tanyakan juga dengan Profesor Madya Dr. Rolinda Muhammad Yusof, pengarah genius. Doktor, kalau kita nak tanyakan, bagaimana sebenarnya program yang dijalankan ini dan bagaimana sebenarnya Khadijah ini menjadi antara yang terpilih juga untuk meneruskan kecerdikannya ini, Doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada Hanif dan Sofia. Baik, program Genius Pintar yang mana yang melibatkan Khadijah ini adalah satu program pendidikan yang kita bina khusus untuk anak-anak pintar negara. UKM atau Pusat Genius Pintar yang dulu dikenali sebagai Pusat Permata Pintar memang diberi mandat oleh kepimpinan terdahulu untuk menjalankan program ini. Jadi kita ada satu program yang komprehensif, gifted education yang komprehensif, bermula daripada pencarian bakat itu. Yang pertama sekali, mungkin you boleh klik tu, dia punya tadi slide tadi tu. Pertama, pencarian bakat, kita cari anak-anak ini, kemudian kita masuk dalam camp, yang kemudian kita tengok IQ. Kalau ujian itu kalau IQ dia tinggi, dia kena ada sekurang-kurangnya 2 atau 3 tahun skor IQ itu melebihi daripada umur mereka. Kalau contoh umur Khadijah 19 tahun, kalau skor yang didapat dalam ujian IQ itu adalah umur budak 18 tahun, itu memang definitely kami ambil. Tapi kami kalau ambil biasanya at least 3 tahun lebih tinggi. Kerana apa? Itulah IQ skor mereka. Itulah menunjukkan mereka tu gifted, yang extraordinary, yang boleh kita pacu kepintaran itu dengan pelbagai yang dia minat lah. Sekarang ni Khadijah sangat berminat dalam bidang IT, komputer. So kita groom dia potential itu daripada sekarang. Kalau untuk pada 350,000 yang kita ujian UKM 1 dahulu, kemudian masuk ke ujian UKM 2, Khadijah adalah kumpulan yang 97 orang sahaja yang terpilih untuk masuk. Artinya dia adalah 0.02%. Itulah jauhnya. Apa perasaan Khadijah Khadijah sendiri mengetahui yang Khadijah mempunyai satu kebolehan lain daripada kawan-kawannya lain dan sebagainya? Adakah kadang-kadang rasa macam mencabarnya nak belajar ataupun dalam program inovasi seperti ini? Pernah tak rasa cabaran itu, Khadijah? Rasa bangga lah.
Mangga. Khadijah, siapa yang galakkan awak masuk program sebegini? Khadijah? Ibu saya, ayah saya dengan my grandmother tu. Ya. Okey, baik. Puan, okey, selepas diterima dan juga program sebegini sebab ialah bukan Khadijah saja, kabarnya semua anak pun ada sebegini. Mungkin Puan boleh kongsikan antara cara nak membesarkan anak jugalah dengan environment sebegini untuk penonton Malaysia hari ini. Sebab kita sekarang bersaing dengan dunia digital kan. Kita pun perlu dengan pantas. Mungkin Puan ada tips-tips perkongsian juga Puan? Saya rasa anak-anak ni kita perlu bagi mereka peluang untuk belajar ikut minat dia. Macam anak-anak saya kebanyakannya dia orang suka cari dalam internet lah apa pengetahuan yang dia nak kan. Kadang-kadang tengok YouTube pun belajar. Macam yang 7 tahun tu dia belajar chess dengan YouTube. Ya. Saya dan suami kami tak restrict anak lah. Baik. Dia cuba apa yang dia nak cuba. Puan, kalau katakanlah anak-anak kita ni kalau dia tak faham, dia mungkin tersangkut pembelajaran ke apa, dia akan kembali kepada kita untuk bertanya dan sebagainya. Jadi bila anak-anak ni bertanya soalan tentang digital lah, teknologi lah, bagaimana Puan sendiri main peranan untuk membantu anak-anak kita ni belajar? Bagaimana Puan? Selalunya ialah saya pun tak pandai sangat IT ni. Ni Puan kena menelaah balik lah. Selalu saya akan suruh dia refer pada cikgu-cikgu dia, lecturer dia, sekolah, KGP, dan sekarang pun dekat internet pun ada macam-macam program. Dia orang boleh cari dah, saya rasa semua tu luas. Dan dia ada abang-abangnya kan juga untuk membantu kan? Ya, abang-abang dia. Khadijah, kita nak dengar suara awak ni sebenarnya Khadijah. Apa yang awak minat sebenarnya? Sebab saya nampak main badminton tadi tu. Minat komputer, tapi kita also minat arts. Arts juga. Wow. Jadi dalam masa bila nak membesar nanti mungkin antara 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, apa sebenarnya cita-cita dan juga impian awak ni Khadijah sebenarnya? Saya nak jadi game developer. Game developer. Wow. Oh, itu satu. Minat main game apa ni? Bidang yang bagus tu. Wow, hebat. Minat main game apa ni? Awak cenderung ke game yang macam mana? Game yang macam Genshin Impact dan Mobile Legends dengan semua tu. Pakcik tahu tak? Tahu. Tak pakcik tahu Pakcik tahu tapi pakcik tak tahu main. Bukan pakcik lah, abang lah. Oh, abang lagi. Okey, Khadijah, kita nak tahulah sebenarnya kan bidang teknologi, orang kata gaming apa semua luas kan. Ada tak specifically yang awak betul-betul minat dalam program yang awak jalani sekarang ni? Game design dengan semua tu. Ya, okey. Balik kepada game. Ada bisik-bisik dengan ibunya tadi ya. Doktor kalau masih bersama dengan kita mungkin secara ringkasnya kalau boleh dikongsikan tentang apa yang boleh dibantu juga tentang impian dan harapan Khadijah ni doktor. Okey, terima kasih Hanif. Macam di Genius Pintar, kita dah identify Khadijah adalah pelajar pintar. So kita try to tap potential dia. Asalnya kita beri dia ujian computational thinking yang melihat dia dapat skor yang sangat tinggi. So kita sediakan satu program yang kita collaborate dengan MDEC, iaitu program Digital Innovator Program. Maknanya di situlah kita mengasah bakat dia dalam bidang macam tadi tu developing game. Nanti bila dia masuk tingkat lebih tinggi, kita akan introduce dia pada kursus-kursus macam AI, cyber security, app mobile app development dan juga satu lagi data science. Ini semua adalah perancangan UKM untuk mengasah bakat yang ada ni supaya mereka akan jadi seorang ahli nanti pakar bidang digital untuk Malaysia yang bertaraf dunia. Itu yang kita harapkan. Okay. InsyaAllah. Itu yang kita harapkan sebenarnya kan. Dan kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Siti Khadijah Amran, pelajar genius kita, ibunya Puan Nurazliza Zahari, dan juga Profesor Madya Dr. Rolinda Muhammad Yusof, pengarah genius Pintar Negara UKM, kerana sudi memberikan kita sedikit gambaran bagaimana kita boleh memacu ialah kata kebolehan anak kita ni ke arah
digital. Ya, terima kasih semua. Nanti kita main badminton sama-sama, okey? Kalau main Mobile Legends tu susah sikit. Okey? Kita berteriak seketika selepas ini berkenaan dengan pengangkutan awam. Ya. Akan kami bawakan di MSI. Jangan ke mana-mana. Pengangkutan awam antara sistem utama yang menggerakkan manusia di dalam kehidupan seharian. Sejak dahulu lagi, kemudahan seperti bas transit mahupun bas henti-henti sudah lama digunakan. Namun, seiring dengan arus kemodenan dan pembangunan aliran teknologi pengangkutan negara, semakin ramai dalam kalangan masyarakat hari ini yang memilih untuk bergerak sendiri sekaligus menyebabkan jumlah penumpang bas awam semakin menurun. Saya kini berada di Terminal Bas Pasar Seni untuk melakukan sedikit eksperimen sosial bagi melihat sendiri sejauh mana penggunaan rakyat Malaysia terhadap pengangkutan awam seperti bas ini untuk bergerak ke destinasi pilihan mereka. Lokasi yang luas dan lapang, tempat berbumbung serta mempunyai kemudahan untuk duduk pastinya memberikan keselesaan. Berbeza dengan kemudahan bas awam dahulu, kekerapan waktu perjalanan bas juga sudah semakin banyak dijadualkan. Bahkan, bas awam kini juga tidak lagi menggunakan wang fizikal, sebaliknya hanya memerlukan pas pembayaran dompet elektronik. Belum beli kad pakcik tak boleh letak senggo punya kad. Tak boleh pakai ni tak boleh pakai duit tak boleh pakai duit. Dah lagu tak boleh pakai duit. Kena beli kad. Tak senggo. Okay, sini safe. Walaupun dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, namun suasana di terminal bas ini tetap suram dan lengang. Pandangan kami kemudiannya tertumpu kepada bas berwarna merah jambu. Bas percuma yang diperkenalkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL ini bertujuan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih dipercayai, selesa dan selamat. Tidak melepaskan peluang, kami turut beratur sama untuk merasai sendiri pengalaman menggunakan kemudahan tersebut. Laluan yang strategik untuk bergerak ke sekitar ibu kota serta reka bentuk dalaman yang menarik dan selesa merupakan faktor utama bas percuma ini menjadi pilihan. Tetapi sayang, hanya segelintir sahaja penumpangnya terdiri daripada warga tempatan. Selebihnya, pengangkutan awam ini banyak digunakan oleh warga asing. Dari jam 11 pagi saya di terminal bas ini dan sekarang jam menunjukkan 5.30 petang, saya menjangkakan akan ada lebih ramai individu memandangkan ianya adalah waktu pulang bekerja. Namun inilah realitinya, masih lengang. Menunjukkan tidak ramai rakyat Malaysia yang masih menggunakan kemudahan perkhidmatan bas awam. Namun jangan risau, perkhidmatan bas awam ini akan tetap terus beroperasi kerana meskipun sedikit namun tetap ada sebilangan kecil individu yang akan menggunakan serta memanfaatkan kemudahan bas awam ini. Baik, itu tinjauan Afiq tadi melihat memang dah ada tersedia kemudahan semua tetapi persoalannya mana masyarakat kita? Ya, betul. Itu juga yang akan kita bincangkan berkaitan dengan ke mana hala tuju sebenarnya pengangkutan awam ini dan juga apa yang boleh kita lakukan sebagai rakyat untuk terus yalah kita nak seimbangkan juga kan. Dan dalam masa yang sama kita nak membantu ekonomi kita. Jadi untuk itu kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Ng Choi Peng, Pensyarah Kanan Jabatan Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Selamat pagi Doktor. Selamat pagi semua. Ya. Khabar? Okey, Doktor, terima kasih meluangkan masa. Kita pun sangat gembira bercakap dengan Doktor lah. Kita nak tahu sebenarnya apakah situasi sebenar dan tadi melihat tinjauan agak hambar penggunaan pengangkutan awam ni. Jadi bagaimana Doktor boleh perincikan arah negara kita untuk mencapai lebih ramai lagi yang menggunakan pengangkutan awam? Doktor, silakan.
Okey, terima kasih. Setelah melihat video tadi, sebenarnya dari apa yang pengalaman saya, sebab tahun lepas kan negara kita dilanda dengan pandemik COVID-19 dan saya ada melakukan satu kajian mengenai penggunaan kenderaan awam setelah bukannya habis tapi lepas kita punya MCO pada bulan Jun tahun lepas, kita dapati sebanyak 80% pengguna pengangkutan awam sebenarnya mereka sudah beralih kepada kenderaan swasta ataupun ada sebilangan yang pergi kepada macam Grab car. E-hailing lah. Yang itu adalah daripada tinjauan soal selidik yang saya lakukan pada tahun lepas dan dijangkakan mungkin keadaan ini cuma sementara, tapi walau bagaimanapun ada beberapa isu yang paling agak ketara juga, di antaranya adalah kita punya kos pengangkutan tu dan juga destinasi perjalanan yang disediakan oleh bas mungkin bukan apa yang rakyat hentakkan, sebab ramai orang dia nakkan kenderaan yang memang selesa walaupun sekarang diberi secara percuma, tapi destinasi yang mereka nak sampai tu bukan apa yang rakyat nak sampai. Destinasi tu tak sama lah. Okey, mungkin terlampau banyak orang kata macam tadi Hanif cakap lah, hop-hop, lompat-lompat tadi kan. Ya, betul. Yang tadi Go KL tu, dia punya destinasi lebih tumpukan kepada kawasan pelancongan. Jadi kalau untuk kehidupan harian tu mungkin rakyat Malaysia yang perlu bekerja, kalau dia dekat kawasan pelancongan tu mungkin dia boleh naik, tapi untuk sampai kepada Go KL punya bas tu daripada tempat tinggal mungkin dia perlu tukar beberapa jenis pengangkutan awam yang lain. Jadi itu salah satu sebabnya kenapa rakyat walaupun diberi secara percuma tapi kurang penggunaannya. Okey, Doktor, sangat menarik sebab saya teringin nak bertanyakan tentang evolusi sekarang ni pengangkutan awam. Kita mulakan dengan bas, kemudian dengan kereta dan kemudian sekarang ada MRT, LRT dan sebagainya. Ya, betul. Itu satu evolusi yang sangat menarik. Bagaimana sebenarnya untuk kita seimbangkan, Doktor, hala tuju pengangkutan awam ni supaya semuanya dapat sama rata, semuanya efektif, semuanya berkesan untuk kegunaan semua, Doktor? Pada pendapat saya rasa kalau nak sekatakan tu memang susah, sebab kalau kita lihat destinasi dan tujuan, contohnya kalau perkhidmatan bas awam yang kita ada, laluan yang disediakan oleh pengangkutan bas ni dia terhad kepada jalan yang ada, dan begitu juga dengan rail. Kalau kita lihat destinasi LRT dengan MRT dan sebagainya, mereka sudah buatkan di destinasi yang dihadkan. Jadi kadang-kadang daripada rumah nak pergi, contohnya saya nak naik bas, tapi mungkin kawasan sekitar saya nak pergi bus stop, perhentian bas, ambil masa berjalan mungkin 15 minit. Jadi agaklah sukar dengan keadaan cuaca Malaysia yang panas macam ni, mungkin ada orang dia akan pilih pengangkutan lain. Contohnya kalau saya boleh kalau saya ada kenderaan persendirian, adalah lebih senang untuk mereka guna kenderaan persendirian. So kalau katakan kita nak perbanyakkan orang menggunakan pengangkutan awam, jadi lokasi perhentian bas ataupun stesen, terminal, kereta api dan sebagainya, sepatutnya dia perlu berada pada tempat yang tertumpul ramai orang. Terutamanya dekat kawasan kediaman. Baik. Doktor, kalau kita boleh petikkannya, kalau seperti negara lain dan sebagainya, nak kata aksesnya itu kepada setiap perumahan tidak ada, tetapi memerlukan kita untuk juga berjalan ke arah kata stesen dan sebagainya. Adakah ini berbalik semula kepada mindset kita sebagai rakyat? Mungkin kita dah terbiasa dengan menggunakan kenderaan sendiri. Adakah itu juga perlu diubah, Doktor? Ya, salah satu sebabnya kalau kita lihat pada negara lain, kita boleh kata taraf pengangkutan awam kita sama macam dekat negara lain. Cumanya salah satu lagi faktor adalah faktor cuaca yang kita sering lupakan. Terutamanya tempat Malaysia ni sepanjang tahun cuaca panas dan kadang-kadang asyik hujan sahaja. Kalau untuk naik pengangkutan awam, daripada nak tukar beberapa pengangkutan supaya kita sampai ke destinasi, mungkin itu salah satu sebabnya orang dia tidak mahu ambil risiko. Daripada saya nak pergi bekerja, mula-mula saya kena keluar rumah, mungkin saya perlu ke stesen, ambil
masa untuk berjalan 15 minit. Lepas tu nak tunggu kenderaan awam dan kita tahu jadual pengangkutan awam kita memang tak ada improvement sebab kita lihat jadual dia pun sudah okey, tapi kadang-kadang untuk orang yang kejar masa mungkin tidak cukup efisien lagi. Baik. Okey, doktor, sebab saya nampak latar belakang doktor tu sangat menarik, kita perlukan MRT untuk naik dan kita nak saksikan tinjauan untuk pengangkutan MRT terlebih dahulu, doktor. Kita saksikan bingkisan ini terlebih dahulu. Okey. Projek MRT Lembah Kelang akan dapat membantu mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian sekaligus menjadikan Kuala Lumpur antara bandaraya hijau dan lestari bagi penduduknya. Fasa 1 MRT laluan Putrajaya yang meliputi jajaran antara stesen Kuasa Damansara dan Kampung Batu sudah pun siap hampir 99.9% dan dijangka memulakan operasinya pada November ini. Manakala bagi fasa 2 pula, laluan ini dijangka akan beroperasi pada Januari 2023. Projek MRT ini antara projek infrastruktur pengangkutan awam darat yang terbesar yang banyak memberi manfaat selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Saya sekarang ini berada di salah satu stesen MRT yang bakal beroperasi untuk MRT Putrajaya Line. Dan boleh dikatakan keseluruhan pembinaan MRT laluan Putrajaya Line ini kini siap di tahap 94%. Dan apabila laluan Putrajaya beroperasi sepenuhnya, sebanyak lebih kurang 104,000 jumlah penumpang bakal dan boleh ditampung bagi laluan Putrajaya ini. Dan ini sebenarnya sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas. MRT 1 laluan Putrajaya siap pada masa yang begitu penting di dalam usaha memulihkan ekonomi negara. Ini memudahkan orang ramai sebagai sebuah keluarga Malaysia untuk kembali bekerja dan menjalani kehidupan normal. Saya semua pun naik bas LRT dengan MRT. Sebab kemudahan awam, satu, saya tak payah parking car semua. Saya tak payah risau parking car dekat mana kan, senang dan senang pergi mana kalau mau jalan. Terus pergi mana pun boleh lah, suka hatilah. Tapi bas kalau drive sendiri kadang-kadang jam. Adik suka tak naik bas? Suka. Kenapa suka? Happy sikit. Kenapa? Tak penat ke naik bas? Tak. Kalau naik LRT, MRT best tak? Best. Sebab apa? Suka naik. Sejuk ke? Suka naik. Kan nanti kita Saya tengok bawah trend laju kan, sebab tu saya suka. Kemudahan awam sekarang ni agak orang kata lebih baik daripada dahululah. Di mana sekarang kita pun tak perlu menunggu lebih lama. Dengan adanya penyediaan daripada kerajaan seperti My30 daripada syarikat prasarana sendiri, ia meringankan beban rakyat. Kerana dari situ rakyat dapat berjimatlah. Bagi meringankan beban kos pengangkutan dan menggalakkan rakyat Malaysia untuk menggunakan kemudahan yang disediakan, kerajaan telah memperkenalkan pas bulanan tanpa had bagi pengangkutan awam Rapid KL seperti perkhidmatan bas dan juga rel iaitu My30. Dengan bayaran hanya RM30 sebulan, pas ini menawarkan perjalanan tanpa had bagi kesemua rangkaian Rapid KL seperti MRT, LRT, monorail, BRT, bas Rapid KL dan bas perantara MRT. Laporan tadi dah menunjukkan inisiatif kerajaan sendiri untuk mewujudkan satu rangkaian lokasi strategik bagi setiap MRT yang kita harapkan dalam masa 2-3 tahun ini akan lebih mudah dan besar lagi akses kepada setiap kawasan. Jadi dengan ini kan, mungkin nak tanya kepada doktor terus, inisiatif kerajaan adakah ia sejajar pada ketika ini dengan RMK12 iaitu matlamat yang keempat bagi pengurangan greenhouse gas atau GHG ataupun pencemaran udara dalam sebanyak 45% menjelang tahun 2030. Adakah matlamat itu sejajar dengan usaha kita sekarang, doktor? Ya, betul. Memang usaha kerajaan ini sangat bagus sebab kalau kita lihatkan secara dunia, greenhouse gas ni ataupun gas kita ada greenhouse effect ni, dia sebenarnya agak mencabar juga untuk seluruh dunia sebab sebanyak
20% daripada gas hijau ini daripada dunia disumbang oleh pihak pengangkutan dari segi sektor pengangkutan. Jadi dengan galakkan menggunakan pengangkutan awam, sebenarnya kita membantu negara dan juga membantu dunia untuk kurangkan gas karbon monoksida yang agak berbahaya. Okey, Doktor, terima kasih banyak atas pencerahannya dan kita percaya hala tuju pengangkutan awam ni perlu lebih jelas dan selari dengan segala apa yang telah pun kita rancangkan Doktor. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Saya tertarik dengan mikrofon Doktor tu lah. Sebab kalau pakai komputer tak dengar sangat, so jadi pakai mikrofon lebih jelas lah. Bukan saja hebat di pengangkutan, tetapi juga di dalam production. Terima kasih Doktor. Okey, terima kasih. Terima kasih. Jadi apa yang nakal awak ya. Tapi apa yang menarik ya sebenarnya kita melihat segala itu diwujudkan. Adakah kita terbuka hati untuk meninggalkan kereta motosikal kita untuk mula naik LRT? Awak sanggup tak? Untuk ke Seri Pentas sendiri daripada Setia Alam. Kalau ada jalan yang betul dan sesuai, saya sanggup. Macam Doktor cakap lah, kalau kita perlu naik pengangkutan awam tapi perlu bertukar sehingga ke 3-4 pengangkutan awam tu mungkin akan lebih makan masa. Betul. Tapi kalau lah ianya lebih mesra, friendly kan dengan kita, sesuai, tiada masalah. Naik basikal ke stesen pun saya rasa okey. Tapi faktor cuaca juga. Jadi banyak kita kena fikir. Panas sikit tak apa. Tapi apa pun, semoga ia memberikan kita satu ialah pencerahan untuk kita lebih terbuka mengambil pengangkutan awam. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak yang kita akan bawakan, antaranya seperti dekorasi kediaman, gaya hidup. Dan juga Masya Masyita selepas ini. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih banyak kepada anda yang mungkin baru saja menonton kami. Sekarang kita nak teruskan perkongsian pada pagi yang sangat indah ini, iaitu bulan menabung simpan SSPN 2021. Untuk itu saya nak perkenalkan tetamu yang bersama kita. Sangat menarik orangnya, iaitu Encik Ahmad Dasuki Abdul Majid, Ketua Eksekutif PTPTN. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey, mungkin saya nak teruskan sebab saya rasa menarik. Ini juga mungkin sesuatu yang semua orang perlu tahu. Ini berkaitan dengan Hari Tabungan Sedunia atau World Savings Day. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan mengenai Hari Tabungan Sedunia yang disambut pada setiap Oktober pada setiap tahun ini, Tuan. Okey, kalau kita lihat tak ramai orang mengetahui berkenaan Hari Tabungan Sedunia yang disambut pada 31 Oktober setiap tahun. Ini saya rasa sebab dia taklah sepopular lah sebagaimana hari ibu, hari bapa, hari guru ataupun hari-hari perayaan utama di negara kita. Tapi sebenarnya kalau lihat sejarahnya, Hari Tabungan Sedunia ini disambut mulai pada 31 Oktober 1924 di Milano, Itali. Ini pada masa itu Kongres Bank Simpanan Antarabangsa yang bertujuan adalah untuk menggalakkan penabungan atau menyemai orang ramai untuk menabung di seluruh dunia. Sebab itulah mulai tahun 1925, 31 Oktober, ini telah dijadikan secara acara tahunan di seluruh dunia. Oleh itu saya berpandangan tanggal 31 Oktober ini wajar diadakan sebagai peringatan lah kita semua tentang kepentingan untuk memulakan penabungan, dan ianya seharusnya dijadikan satu budaya dan amalan dalam masyarakat kita, terutamanya dalam suasana COVID, sebagai tabung kecemasan dalam suasana yang kita tak sangka-sangka ya. Dan saya memang menyuruhlah kepada seluruh rakyat Malaysia untuk kita semua jadikan Hari Tabungan Sedunia ini hari yang kita tunggu-tunggu dan sebagai sokongan kita kepada amalan penabungan dalam kehidupan harian kita. Ya, betul Tuan. Jadi secara signifikan dan simboliknya mungkin Tuan boleh kongsikan terus berkaitan dengan bulan menabung simpan SSPN 2021 yang dilancarkan pada 2 Oktober pada tahun ini. PTPTN juga telah melancarkannya. Jadi apa simbolik dan konsekuensinya Tuan? Okey, Hari Tabungan Sedunia dengan bulan menabung simpan SSPN adalah sangat signifikan lah. Sebab ianya kedua-duanya mempunyai satu budaya untuk mengajak orang ramai masyarakat, terutamanya masyarakat mereka, ibu bapa, untuk memulakan penabungan untuk masa depan anak masing-masing. Atas semangat inilah PTPTN memilih bulan menabung simpan SSPN pada tahun ini, pada bulan Oktober, yang kita telah mulai sejak 4 tahun yang lalu, mulai tahun 2018, yang mana kita adakan aktiviti, webinar, forum, dan tidak lain tidak bukanlah ada untuk kita nak menyemarakkan lagi, mengimarahkan lagi
semangat penabungan di kalangan rakyat Malaysia. Bulan menabung simpan SSPN, kita short form dia BMS 2021. Ianya merupakan satu program signature oleh PTPTN yang diadakan setiap tahun. Yang pada tahun ini kita adakan dengan tema Galaxy. Kalau lihat saya baju ni, baju Galaxy lah. Tengok kita iklan-iklan pun iklan mau pada Galaxy. Yang dengan tagline kita yang kita kekalkan adalah jom jadilah superhero anak anda. So pemilihan tagline ini kita nak supaya ibu bapa di luar sana menjadi superhero, menjadi satu pujaan lah kepada anak-anak dalam aspek perancangan keuangan. Melalui penabungan awal kepada anak-anak untuk pendidikan tinggi masing-masing supaya mereka ni dapat memasuki institusi pendidikan tinggi kemudian tanpa masalah keuangan, tanpa bebanan hutang apabila mereka tamat pengajian kelak. Dan untuk tahun ni BMS 2021 kita bermula 1 hingga 31 Oktober 2021 dan ianya dicadakan secara maya lah melalui Facebook PTPTN Official. Okey Tuan, kalau boleh dikongsikan antara aktivitinya juga sepanjang kempen ini? Okey, sebenarnya kempen ini kita ada program yang kita susun. Kita akan ada pada 16 hari bulan ini sembang santai. BMS 2021 kita bawakan ibu muda Puan Sarianti, seorang selebriti yang akan berkongsikan kepada kita semua tips-tips keuangan, macam mana pendidikan yang beliau amalkan. Dan juga kita ada pada 3 kita ada juga program Detik Indah bersama Si Manja. Yang ini program yang dibawakan oleh Pak Emma yang untuk macam mana ibu bapa boleh menjadi superhero kepada anak masing-masing. Dan juga kita ada program simpan SSPN Got Talent, kita ada quizzes, kita ada coloring contest, coloring contest simpan SSPN, Snap and Win simpan SSPN, Happy Hour, cabaran hashtag superhero Si Manja dan peraduan like, share and win BMS 21. Banyaklah sebenarnya. Betul. Tuan, kita program ni. Cuma kita minta, saya serulah kepada semua rakyat Malaysia luar sana, larailah kami punya website iaitu di www.lovesspn.com untuk mengetahui program-program yang kita adakan supaya dapat sama-sama kita menghayati BMS 2021. Dan satu lagi program yang menarik yang lupa saya sebut tadi adalah program PTPTN Prihatin yang mana kita adakan jelajah simpan SSPN. Kita nak juga mengajak golongan-golongan di luar sana, golongan asnaf. Kita ada kerjasama dengan beberapa zakat negeri. Kita memperuntukkan sebanyak RM500,000 kepada 5,000 asnaf untuk sama-sama menyertai dan mendapat manfaat bersempena BMS 2021 ini. Ya, baik Tuan, mungkin kita ada masa yang sedikit ringkas saja secara harapannya untuk bulan menabung simpan ini. Silakan Tuan. Harapan saya ibu bapa perlu meningkatkan pengetahuan berkenaan perancangan keuangan. Ini adalah satu yang penting untuk ibu bapa memastikan apa-apa yang berlaku, sekurang-kurangnya tabungan pendidikan untuk anak-anak untuk masuki institusi pendidikan ini ada disediakan, sama ada ibu bapa masih ada ataupun telah tiada kemudian. Sebab kita patah sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. So ini adalah kita nak terapkanlah budaya penabungan dan kita mengharapkan semua ibu bapa di luar sana yang masih lagi tercari-cari produk simpanan untuk pendidikan anak, layarilah kita punya lovesspn.com dan meriahkanlah BMS 2021 ni dengan memenangi hadiah-hadiah yang kita tawarkan. Kita ada juga cabutan wow simpan SSPN 2021 memberikan hadiah sehingga RM320,000. Betul. Jadi banyak saya nak ceritakan, cuma saya minta semua datanglah ke website kami dan sertailah program yang kami adakan secara maya di PTPTN FB Official. Ya, betul. Dan juga maklumatnya nanti boleh kita lihat balik seperti apa yang telah kita paparkan. Tuan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kita. Tuan Ahmad Dasuki Abdul Majid, Ketua Eksekutif PTPTN, berkongsi berkenaan dengan bulan menabung simpan SSPN 2021. Okey, kita ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Ini berkaitan dengan dekorasi kediaman. Kabarnya ini adalah kotak teduh lambang cinta sejati. Sangat menarik, sangat memberikan inspirasi berkenaan dengan kasih dan juga sayang. Kita saksikan terlebih dahulu bingkisan yang disediakan oleh Puteri Alia ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hamizah. Orang kenal saya sebagai Ija. Saya Reza Azri Muhammad Mayudin, atau lebih dikenali sebagai Apit.
Untuk konsep rumah kami sebenarnya juga buat daripada kontainer. Sebenarnya dia separuh daripada kontainer dan separuh lagi adalah konkrit menggunakan bata merah. Jadi konsep kami lebih kepada modern minimalis yang mana menggunakan bahan-bahan atau perabot-perabot yang terpakai sebenarnya. Nama kotak teduh, kotak tu diberi nama disebabkan oleh karakter kontainer, manakala teduh tu pula sebab tempat kami berteduh. Kenapa kami memilih kontainer? Sebab berseni, sebab dia pelik, tak ramai lagi yang orang buat. Yang satu sebenarnya the main reason adalah sebab dia lebih murah daripada rumah yang biasa orang buat. Sepanjang kami duduk dalam rumah kontainer ni, yang rasa macam lagi seronok. Dia macam retreat. Macam retreat. Sebab ini adalah terapi untuk kami. Memandangkan isteri saya juga seorang cancer survivor, dia fighter, tapi bila dah buat rumah macam ni, kami rasa macam kami hari-hari pergi bercuti. Hari-hari pergi bercuti. Ini hadiah yang saya rasa terbaik lah untuk dia. Sebab kami pun memang belum ada rezeki anak dan mungkin Allah dah takdirkan tak ada rezeki anak. Jadi inilah rezeki kami. Jadi kami rasa kalau semua orang boleh bahagia dan macam-macam cara kita nak bahagia. Dan salah satu cara kebahagiaan kami adalah dengan bina rumah kotak teduh ni. Dia simbolik cinta ni bukan mengatakan sahaja kepada pasangan kita tetapi juga menunjukkan bagaimana kita boleh kekal bersama dia tak kira apa jua keadaan kita. Ibarat kasih sayang Taj Mahal ni. Hari-hari ibarat bercuti di rumah tu. Itu yang sangat menarik tu. Okey, selepas ini kita nak bawakan remuk ni ataupun apa tadi? Remuk ataupun Jiu Meng Hin Su dalam bahasa Mandarin. Kita bawakan segalanya di Malaysia hari ini. Remuknya di dalam hatiku selama hidup di sisimu, tidak tertangguh rasa pedih, biarpun dalam melihat. Benarlah bukannya diriku puteri cinta di hatimu. Sedari dahulu aku hanya cumalah hiasan hidup egomu. Bila selangkah ku dekati 1000 langkah kakimu jauh menghindari, rasa hinanya diriku di matamu. Tapi kenapa jua aku kau nikahi? Remuk hati mendengar liriknya. Betul-betul remuk lah dia bagi. Remuk lah kan. Okey, jadi kita nak terus tanyakan kepada penyanyinya bersama dengan kita pada pagi ini itu Masya Mashita. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, Waalaikumsalam. Apa khabar? Ya, penerbit kata ibarat bidadari serba putih katanya. Betul ke? Tak tahulah. Okey, Masya, sedap sangat nyanyian tu dan kita nak tahulah sedikit sebanyak tentang penceritaan lagu ni. Mula bahasa Mandarin kan. Jadi apa yang membuat awak tergerak untuk mewujudkan dalam versi bahasa Melayu pula? Masya. Okey, first kali untuk lagu Remuk ni ciptaan oleh Siso. Lirik dia Siso.
and then composer Ong Peng Chu, and then arrangement dari Sharon Paul. And lagu ni dia macam mengisahkan tentang macam remuk lah perempuan tu. Bila macam lelaki tu nak dia tu macam bukannya cinta pun. Dia macam dia kot macam tu lah. Main je kan dengan kita. Lagu ni Masya tergerak hati nak buat on Malay version sebab ada fans yang request memang dari orang kata komen, kita tengok komen kat YouTube channel tu yang Cina tu banyak yang kata macam suruh buat hak Malay version sebab hak macam Mandarin ni tak faham. Sebab yang Mandarin ni dia memang orang kata susah sikit lah nak faham dia sebab dia putih sikit. Okey, alang-alang Masya, alang-alang awak dah cakap dia susah sikit nak faham ke apa kan? Cuba awak nyanyikan sikit yang versi Mandarin punya bagi kat kami. Okey, boleh. 我的双手为天地情仇，为蜕变喋喋不休，祭奠日世的沙漏。在寒夜以后，迎来辉煌白昼，也怀念曾经蹒跚的路。Walaupun saya tak faham bahasa Mandarin, saya dengar pun macam sakit. Wah ini. Itu je. Jadi macam mana peminat awak mendengar daripada versi yang Mandarin ke versi yang ni, mereka macam rasa peminat yang sama tu boleh merasai tak maksud lagu tu sebenarnya walaupun dua bahasa berbeza? Okey, kalau dari segi dia punya melodi tu kita boleh faham lah kan. Dia punya kesedihan tu dari seginya yang macam orang kata agak merintih lah. So, orang boleh faham dari segi melodi tu lah. And then kita pun sekarang dah buat Malay version. So, orang lebih faham lah lagu ni. Betul lah, dahsyat lah kan. Masya, yelah kita dah kenal Masya ni. Maksudnya menyanyi Mandarin ke, menyanyi dalam bahasa Melayu ke, memang kelunakan suara tu memang ni. Tapi bila bersembang abang utara tu memang tu dia. Jadi maksud kita cakap kita memang selesa lah dengan awak ni Masya. Mungkin kalau nak diceritakan perkembangan semasa, perkembangan terkini Masya, macam mana sekarang? Okey, macam sekarang ni macam kita masih lagi lah dalam mempromosikan lagu Remuk sebab lagu ni baru keluar. And then untuk dari segi luar pada nyanyian tu, Masya sekarang ni tengah orang kata sibuk juga dengan bisnes Masya, iaitu bisnes Delici by Masya. Dia macam orang kata jual makanan lah, biskut, popiah. So yang berminat boleh dapatkan lah. Umur berapa ni Masya? 21. Okey, Masya tak ada plan ke nak turun ke KL ke, nak kolaborasi dengan artis lain ke, penyanyi lain ke? Ada tak perasaan tu? Petri Yahya ke? Kan, why not? InsyaAllah memang dah plan dah untuk macam nak duet tu, tapi orang kata yang tu kita rahsiakan dulu. Rahsia. Sukalah berahsia awak ni. Okey, Masya mungkin yang terakhirnya kalau nak kongsikan sedikit harapan kata-kata buat mereka yang terus menyokong Masya untuk kami juga di MHI ni. Silakan Masya. Okey, buat semua penonton MHI dan semua yang menyokong Masya, thank you so much. Yang menyokong Masya dari dulu sampai sekarang, support lagu-lagu Masya. And jangan lupa dengarkan Remuk di YouTube channel Rocket Fuel Network and semua digital platform. Okey, Masya. Semoga berjaya ya. All the best. Tidak akan terbaik. Thank you. Lunak suaranya tetap remuk juga perasaan mendengar kedua-dua versi pun. Tapi bila dengar dia bercakap, terus segar bugar hati ini. Okey, kita juga ada satu yang diwawarkan kepada anda semua lah. Ini sedikit sebanyak berkenaan dengan salah satu pembentangan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Di mana pada permulaannya sedikit sebab lah bila ketika membentangkan satu matlamat dalam RMK ke-12 untuk memastikan kita mengurangkan jurang kemiskinan dalam negara kita itu dengan banyak lagi inisiatif dan juga
perkara yang boleh membangkitkan, merancakkan lagi ekonomi kita. Kita sedia maklum disebabkan pandemik ini begitu ramai yang terkesan dan dalam pembentangan beliau sendiri menunjukkan yang beliau juga merasailah kesakitan rakyatnya. Kita faham kan, dengan tanpa pandemik kita ada jurang miskin tegar yang tinggi juga. Dengan pandemik ini semakin ramai yang diisytiharkan sebegitu, jadi itu antara sasaran awal yang utama untuk membantras basmi ataupun membasmi kemiskinan tegar ini dengan sangat cepat untuk jurang itu dipendekkan lagi lah. Okey, itu sedikit daripada kami yang boleh kita kongsikan di meja medsos kita untuk kita bersama-sama, dan kita terus pantau berkaitan dengan RMK12 ini sebab manalah tahu ianya juga mungkin boleh memberi manfaat kepada kita semua dari setiap sudut dan juga aspek. Esok juga akan kita bentangkan berkaitan dengan RMK ke-12 ini, antaranya iaitu sangat seiring dengan apa yang dibawakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, iaitu RMK 12 selamat daripada gulung tikar, inisiatif kerajaan bagaimana untuk membantu syarikat-syarikat kecil atau besar daripada muflis ataupun gulung tikar dan juga menyelamatkan para pekerja. Kita menuju ke arah endemik ini, dan mungkin juga antara usaha yang sangat besar yang dipikul oleh kerajaan terkini ini untuk memastikan kita semua stabil dari sudut ekonomi dan juga masa depan. Saya nak beli tong kejap. Hitung, tak sempat ke semalam? Semalam tak sempat, hari ini baru nak buruh. Semalam ramai dah tak ada ayak dah ni. Ayak? Tak ada, 9 dah tak ada dah, Wak. Jadi selamat menadah kepada semua. Ingatlah, mungkin kita berseluruh, tapi dalam sama-sama ia satu komponen yang penting juga dalam kehidupan. Patuh SOP buat mereka yang merentas negeri itu dah semakin ramai, kita percaya. Silalah berbuat demikian sekiranya anda mampu dan boleh, tapi patuh SOP. Anda yang menjaga diri anda untuk menjaga orang lain di sekeliling. Betul. Kekal kuat, kekalkan tanggungjawab kita. Kita jumpa anda esok di Malaysia Hari Ini. Saya Sofia juga bersama Hanif Miswan. Ucapkan terima kasih kerana bersama kita di Malaysia Hari Ini. Senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Di dalam hatiku selama hidup di sisimu, tidak tertanggung rasa pedih, biarpun dalam maligai. Benarlah bukannya diriku puteri cinta di hatimu. Sedari dahulu aku hanya cuma